Bersama saya Aidan Hayan dalam rentasan berita edisi 1168 dan antara paparan utama. Sanggupkah Tun Ibrahim letak jawatan jika saiz kabinet dikecilkan? Kerajaan jamin aset dan kedaulatan negara terpelihara. Isu Sulu, siapa luar biasa bodoh dan siapa penipu? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada 17 Rabiul Awal 1437 bersamaan 29 Disember 2015, Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man menulis. Dalam tulisannya, beliau mengeluh antara lain mengenai bebanan yang dihadapi oleh rakyat yang katanya sudah di tahap mencekik leher akibat kedudukan ekonomi yang teruk kerana kejatuhan harga minyak dan ketidakstabilan mata wang ringgit. Ombak kemelesetan ekonomi sudah dirasai meskipun kerajaan yang suka bermain dengan nombor-nombor statistik dengan rakyat enggan mengakui secara terbuka. Katanya, menurut beliau kerajaan perlu mengambil tindakan segera untuk mengelakkan situasi panik di kalangan rakyat bawahan. Rakyat perlu dibebaskan daripada menampung kerajaan yang high maintenance kerana sikap perbelanjaan pemimpinnya yang boros, membazir dan tidak ekonomi, ujarnya. Ketika itu beliau mencadangkan 16 tindakan. 4 yang menarik dan masih relevan pada hari ini ialah pertama, mengurangkan saiz kabinet agar ia sesuai dengan nisbah negara. Menteri dan timbalan menteri yang sering memberikan cadangan kontroversi boleh dibuang agar pembelanjaan mengurus kerajaan dapat dikurangkan. Kedua, menyemak kembali peruntukan gila Jabatan Perdana Menteri yang sangat besar dengan mengurangkan kaki tangan kontrak bergaji tinggi di Jabatan Perdana Menteri dan menyalurkan peruntukan itu ke sektor pendidikan. Ketiga, mengenakan potongan gaji sebanyak 20% bagi menteri dan timbalan menteri agar mereka memahami keperitan untuk mencari pendapatan lain dengan bekerja. Tanda pagar 2 kerja. Dan keempat, menghapuskan elang tol dan minyak menteri dan timbalan menteri dan pegawai kanan kerajaan agar mereka dapat merasai keperitan rakyat. Kata Tuan Ibrahim, semua cadangan beliau tidak susah dilaksanakan. Yang diperlukan hanyalah keikhlasan, kesungguhan dan komitmen kepada ciri-ciri tata kelola kerajaan yang baik atau good governance. Tegasnya, kini apa yang sudah terjadi setelah PAS iaitu parti Tuan Ibrahim menjadi sebahagian daripada kerajaan hasil tebuk atap pada hujung Februari 2020 menerusi langkah syaratan. Kedua-dua Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob memiliki saiz kabinet XXXL seramai 69 menteri dan timbalan menteri serta 3 orang duta khas bertaraf menteri yang sehingga hari ini rakyat tidak tahu apakah fungsi mereka. Jauh sekali untuk mengetahui apakah prestasi mereka walaupun gaji dan allowance tidak pernah putus. Salah seorang daripada duta khas itu ialah Presiden Parti Tuan Ibrahim sendiri iaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang yang dilantik sebagai duta khas ke Timur Tengah bertaraf menteri. Malah dalam kabinet XXSL itu, Tuan Ibrahim sendiri memegang jawatan menteri dalam Kementerian Alam Sekitar dan Air iaitu pecahan daripada Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim yang dibahagi 3. Kementerian tersebut semasa pentadbiran Pakatan Harapan diterajui oleh seorang ahli parlimen muda, Yeo Bee Yin, yang mempunyai kelayakan akademik yang cemerlang dalam bidang kejuruteraan kimia. Sebab itu beliau mampu mengendali sebuah kementerian penting pelbagai fungsi. Kini tulisan Tuan Ibrahim umpama hantu raya yang sedang berkeliaran di dunia maya mencari tuannya. Tulisan itu menuntut Tuan Ibrahim bertanggungjawab terhadap apa yang ditulisnya. Justru hari ini, 14 Julai 2022, Jom Channel kembalikan cadangan Tuan Ibrahim dalam tulisan tersebut kepada dirinya. Pertama, sanggupkah Tuan Ibrahim meletakkan jawatannya kerana beliau ternyata tidak kompeten menguruskan isu bencana yang sering berlaku dan masalah air di negeri yang diwakilinya. Kedua, jika tidak sanggup meletakkan jawatan,
Adakah beliau bersedia memotong gajinya sebanyak 20% seperti yang disarankannya pada tahun 2015? Ketiga, beranikah beliau menegur Perdana Menteri kini yang mempunyai ramai pegawai khas lantikan politik yang entah apa fungsinya serta 3 duta khas itu? Dan keempat, mampukah beliau menjuarai dasar untuk menghapuskan elam tol dan minyak menteri dan timbalan menteri serta pegawai kanan kerajaan? Jom channel sekadar mengingatkan kembali apa yang Tun Ibrahim sarankan dahulu kerana semua persoalan itu belum lagi dilaksanakan walaupun PAS sudah menjadi kerajaan sekarang. Kerbau dipegang pada talinya, manusia dipegang pada katanya. Mahkamah Rayuan Paris pada 12 Julai 2022 membenarkan permohonan kerajaan Malaysia untuk menggantung penguatkuasaan Final Award bertarikh 28 Februari 2022 yang telah dikeluarkan oleh Dr. Gonzalo Stampa berikutan tuntutan oleh pihak yang mendakwa sebagai waris dan successors in interest kepada Sultan Jamalul Kiram II melalui satu prosiding timbang tara antarabangsa di Madrid, Sepanyol. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Asas keputusan Mahkamah Rayuan Paris adalah Final Award tersebut akan menjejaskan kekebalan kedaulatan Malaysia. Jelasnya pada 13 Julai lalu. Kata Wan Junaidi, perintah penggantungan itu adalah hasil daripada pelbagai tindakan perundangan yang diambil oleh kerajaan Malaysia bermula daripada tuntutan tersebut difailkan bagi menamatkan segala tuntutan dan memastikan agar kepentingan, kekebalan kedaulatan dan kedaulatan Malaysia sentiasa dilindungi dan terpelihara. Oleh itu, kesan daripada perintah penggantungan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Rayuan Paris pada 12 Julai 2022 tersebut, Final Award tidak boleh dikuatkuasakan di mana-mana negara sehingga keputusan muktamad oleh Mahkamah Paris berkenaan dengan permohonan pembatalan Final Award yang dibuat oleh kerajaan Malaysia. Tegas beliau. Sebelum itu, pada 11 Julai 2022, 2 syarikat subsidiari Petronas di Luxembourg telah dimaklumkan mengenai penguatkuasaan Final Award melalui penyerahan notis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Luxembourg. Petronas sebagai sebuah syarikat akan mengambil tindakan perundangan yang perlu untuk mempertahankan kedudukannya di bawah undang-undang. Kerajaan Malaysia menegaskan bahawa ia tidak pernah mengiktiraf tuntutan tersebut dan tidak pernah mengetepikan kekebalan kedaulatannya sebagai sebuah negara berdaulat, ujar Wan Junaidi. Beliau menyatakan antara tindakan perundangan di Madrid, Sepanyol yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia termasuk membuat permohonan bagi pengiktirafan dan penguatkuasaan perintah deklarasi dan injangsi memberhentikan prosiding timbang tara di Sepanyol yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Sabah pada 14 Januari 2020 dan permohonan bagi membatalkan pelantikan penimbang tara dan permohonan untuk mengenepikan Partial Award on Jurisdiction bertarikh 25 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dr. Stampa. Berikutan itu, Mahkamah Tinggi Madrid, Sepanyol pada 29 Jun 2021 telah membatalkan pelantikan penimbang tara Dr. Stampa dan memutuskan semua prosiding timbang tara serta apa-apa keputusan Dr. Stampa termasuk Final Award adalah tidak sah, terbatal dan tidak boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang, kata Menteri Undang-Undang Malaysia itu. Menurut Wan Junaidi, Dr. Stampa tidak menghormati dan tidak mempedulikan keputusan mahkamah di Madrid tetapi sebaliknya memindahkan tempat prosiding timbang tara ke Paris. Seterusnya, beliau berkata, penuntut bagi pihak waris Kesultanan Sulu telah memperoleh perintah executor secara ex parte daripada Tribunal de Grande Instance di Paris, Perancis dengan mengiktiraf Partial Award yang dikeluarkannya dan membenarkan Dr. Stampa memindahkan tempat prosiding timbang tara ke Paris pada 29 September 2021. Kerajaan Malaysia telah mencabar perintah eksekutor yang diperolehi secara ex parte tersebut dan kerajaan Malaysia telah berjaya memperoleh perintah penggantungan bertarikh 16 Disember 2021 daripada First President of the Paris Court of Appeal. Ini bermakna pihak penuntut terhalang daripada bergantung pada perintah eksekutor yang diperolehi pada 29 September 2021, jelas Wan Junaidi. Bagaimanapun, kata Wan Junaidi, bertentangan dan bercanggahan dengan perintah penggantungan berkenaan. Penuntut berpendirian bahawa perintah eksekutor tersebut berkuat kuasa dan Final Award telah dikeluarkan di tempat timbang tara di Paris, Perancis.
Perintah berhubung Final Award ini turut dilaporkan oleh akhbar Financial Times yang menyatakan bahawa aset dua anak syarikat Petronas di luar negara dirampas oleh waris Kesultanan Sulu yang menuntut 62.59 bilion ringgit daripada Malaysia. Menurut laporan, aset terbabit yang didaftarkan di Luxembourg iaitu Petronas Azerbaijan dan Petronas South Caucasus bernilai lebih 8.9 bilion ringgit. Berikutan itu, prosedur jenayah terhadap Dr. Stampa telah difailkan oleh Kerajaan Malaysia bagi kesalahan menghina mahkamah di Mahkamah Jenayah di Madrid. Prosedur bagi perkara ini masih berjalan. Kerajaan Malaysia juga sedang membuat persiapan yang rapi untuk pendengaran bagi pembatalan Final Award yang mana tarikh pendengarannya belum ditetapkan, tegas Wan Junaidi. Beliau juga memberi jaminan bahawa kerajaan Malaysia akan terus mengambil semua langkah yang sewajarnya termasuk tindakan perundangan untuk menamatkan segala tuntutan tersebut dan memastikan agar kepentingan, kekebalan kedaulatan dan kedaulatan Malaysia sentiasa dilindungi dan terpelihara. Final Award yang dikeluarkan di tempat timbang tara di Paris itu jika dikekalkan dan berkuat kuasa akan menjejaskan kekebalan kedaulatan Malaysia. Justru John Channel mengajak semua rakyat Malaysia berdoa tanpa prejudis dan kecenderungan parti politik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala urusan kerajaan Malaysia untuk terus mempertahankan kedaulatan negara kita. Amin. Jom Channel melihat isu Sulu sebagai sesuatu yang kita harus mengenepikan kecenderungan dan kepentingan politik tetapi menanganinya bersama. Rakyat Malaysia yang tidak mampu bersilat di gelanggang mahkamah boleh menyumbang dengan doa bahawa kedaulatan negara kita terus kebal daripada pencerobohan entiti asing. Namun masih ada pemimpin politik yang mahu menanggut di air yang keruh dengan menuding jari kepada pihak lain demi mencuci kebejatan lampaunya. Siapakah agaknya pemimpin politik itu? Menarik untuk direntas pandangan seorang peguam Ahmad Azri Abdullah berhubung kenyataan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang menuduh bahawa isu tuntutan timbang tara waris Kesultanan Sulu ini berlaku kerana bekas peguam negara Tan Sri Tommy Thomas dan Pakatan Harapan tidak hadir dan lawan kes tersebut di Madrid, Spanyol. Ahmad Azri berpendapat waris Kesultanan Sulu memulakan saman ke atas Malaysia kerana di zaman pentadbiran Najib, kerajaan telah menghentikan bayaran penyerahan hak sebanyak RM5,300 setahun. Bayaran kepada waris Kesultanan Sulu itu dihentikan pada tahun 2013. Beliau menyifatkan tindakan menghentikan pembayaran RM5,300 kepada waris Sulu yang sah melalui keputusan Mahkamah Tinggi Borneo Utara selepas isu pencerobohan di Lahad Datu pada 2013 adalah tidak cermat. Kenapa tidak cermat? Sebab adakah Malaysia pernah mendakwa bahawa serangan Lahad Datu tersebut dibuat oleh waris sah Sulu? Soalnya, menurut beliau tidak ada usaha untuk mencari bukti yang menghubungkan antara waris Kesultanan Sulu dengan serangan di Lahad Datu itu. Yang kita tahu ada serangan tetapi di bawah Barisan Nasional, Najib. Mereka tak pernah cari sampai lubang cacing siapa dalam serangan dan terus sahaja tamatkan bayaran RM5,300 tersebut, bidas Ahmad Azri. Beliau berkata pembayaran RM5,300 setahun kepada waris Kesultanan Sulu adalah berdasarkan perjanjian lama pada tahun 1878 membabitkan Sultan Sulu yang ketika itu mewakili wilayah Sabah dengan syarikat Borneo Utara. Ini fakta sejarah. Sebab itulah Mahkamah Tinggi Borneo Utara pada tahun 1939 buat keputusan perlu ada bayaran penyerahan hak sebanyak RM5,300 setahun. Tegasnya, selain pemberhentian bayaran penyerahan hak tersebut, waris Kesultanan Sulu juga berkata mereka tidak pernah menyerang Malaysia dan bukan mereka yang menceroboh Lahad Datu. Jadi kenapa hak bayaran mereka yang ditarik? Dekat sini Najib Razak dah mulakan penipuan dia untuk memfitnah Pakatan Harapan, kata Ahmad Azri. Beliau menyelar Najib yang mengata peguam negara Tommy Thomas luar biasa bodoh apabila menulis surat kepada Paul Cohen, peguam bagi pihak waris Kesultanan Sulu. Pada 13 Mac lalu, Najib mempersoalkan tindakan Tommy, menyatakan rasa kesal kepada peguam Sulu selepas Malaysia menghentikan bayaran RM5,300 setahun kepada mereka. Yang saya tak faham ialah peguam negara masa kerajaan PH telah tulis surat pada tahun 2019 kepada peguam UK yang mewakili keturunan Sulu yang sedang sama negara kita untuk mengaku Malaysia kesal dengan pemberhentian bayaran dan menawar untuk bayar tunggakan dari tahun 2013 hingga tahun 2019 berjumlah RM48,300 bagi menyelesaikan kes, kata Najib di Facebook beliau.
Adakah surat yang luar biasa bodoh ini diluluskan jemaah menteri masa itu ataupun ianya hanya surat dari Tommy sebagai peguam negara sahaja? Soalnya, Najib nak suruh Pakatan Harapan menipu macam dia ke? Bertahun-tahun Malaysia bayar wang penyerahan hak itu sampai 2013. Kemudian takkan PH tiba-tiba nak claim tak kenal pula pihak waris sulu yang menuntut itu? Bidas Ahmad Azri pula. Demi keadilan, apa pula kata Tommy Thomas yang dikatakan luar biasa bodoh oleh Najib itu? Carian John Channel mendapati sejak zaman Pakatan Harapan lagi, Malaysia menegaskan tidak mengiktiraf saman timbang tara yang dibawa di Madrid. Menurut Tommy Thomas, penyangak sedang mengendali tuntutan Sulu ke atas Sabah. Bagaimanapun beliau berhujah bahawa tidak ada perjanjian yang mengikat sebagai asas untuk mencabar di mana-mana mahkamah timbang tara. Bercakap pada Forum Tuntutan Filipina atau Sulu terhadap Sabah, Tommy berkata kumpulan itu yang dibimbing oleh penimbang tara Spanyol Gonzalo Stampa hanya membeli belah di sekitar mahkamah timbang tara di seluruh dunia dalam usaha untuk mencuba dan mendapatkan tuntutan mereka. Stampa segera membawa kes itu ke Mahkamah Paris selepas percubaan awal diketepikan oleh Mahkamah Spanyol. Jadi Stampa memainkan peranan terbesar, kata Tommy. Usaha mengetepikan kes di Perancis yang dimulakan oleh Tommy Thomas ini disambung oleh peguam negara sekarang, Tan Sri Idrus Harun. Dalam hubungan ini, bilakah tarikh sebenar waris Kesultanan Sulu ini mula memfailkan saman terhadap Malaysia? Menurut ITA in Review, The Journal of the Institute for Transnational Arbitration, terbitan jilid 4 2022, Malaysia menghormati Perjanjian 1878 sehingga 2013 apabila ia berhenti membuat pembayaran. Pada penghujung 2017, waris Kesultanan Sulu menyampaikan notis niat kepada Kedutaan Malaysia di Spanyol untuk memulakan timbang tara. Menurut klausa timbang tara dalam perjanjian, Malaysia tidak menjawab notis itu. Ketiadaan tindakan Malaysia dalam prosiding mendorong pihak yang menuntut, iaitu waris untuk mendapatkan pada Februari 2018 pelantikan penimbang tara daripada Mahkamah Tinggi Keadilan Madrid menurut Akta Timbang Tara Spanyol. Sekali lagi, Malaysia tidak mengambil bahagian dalam prosiding tersebut. Mahkamah Tinggi kemudian membenarkan permintaan mereka dan pada Mac 2019 melantik Dr. Gonzalo Stampa sebagai penimbang tara tunggal. Maknanya, waris Kesultanan Sulu telah memulakan saman ketika kerajaan masih dalam pemerintahan UMNO BN yang diketuai Najib Razak iaitu hujung tahun 2017 dan Februari 2018. Peguam negara ketika itu ialah Tan Sri Muhammad Afandi Ali, bukan Tommy Thomas. Masa itu Pakatan Harapan belum lagi menjadi kerajaan. Malah menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Malaysia telah membuat permohonan bagi pengiktirafan dan penguatkuasaan perintah deklarasi dan injunksi memberhentikan prosiding timbang tara di Spanyol dan dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Sabah pada 14 Januari 2020. Pada tarikh tersebut, Pakatan Harapan masih menerajui Putrajaya. Namun, waris Kesultanan Sulu telah berjaya mendapatkan Partial Award on Jurisdiction bertarikh 25 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dr. Stampa. Malang bagi rakyat Malaysia pada masa itu, tampuk pemerintahan telah dirampas oleh kerajaan tebuk atap yang diterajui oleh Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dengan sokongan UMNO BN, PAS, beberapa parti kecil di Sabah dan GPS di Sarawak. Kesimpulannya, dakwaan Najib Razak bahawa Pakatan Harapan punca negara bakal kehilangan wilayah Sabah kepada keturunan Sultan Sulu adalah satu penipuan. Mengambil petikan kata-kata bekas Presiden Amerika Syarikat Abraham Lincoln, anda boleh menipu semua orang pada suatu masa dan setengah orang pada setiap masa, tetapi anda tidak boleh menipu semua orang sepanjang masa. Kalian nilaikan sendiri siapa sebenarnya luar biasa bodoh dan siapa penipu. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Adana Yan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan.
Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.